Silakan Puchong. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, ada dua perkara yang ingin saya bangkitkan. Pertama, Yang Berhormat Menteri memulakan dengan menyatakan bahawa the repeal of the EO telah pun menyebabkan jenayah meningkat. Saya nak tahu, adakah Yang Berhormat Menteri mempunyai asas untuk menyatakan sedemikian? Daripada mana datangnya kenyataan tersebut? Walaupun kita lihat bahawa statistik menunjukkan sebaliknya, bahawa sebenarnya kadar kejenayah itu lebih tinggi sebelum EO itu dimansuhkan. So where is the basis of saying this? Nombor dua, berkenaan dengan kenyataan itu juga, saya rasa Yang Berhormat Menteri juga setuju dengan saya bahawa satu masalah yang kini kita hadapi sekarang adalah bukan saja isu jenayah, tetapi lebih penting apabila tidak ada tindakan diambil oleh pihak polis untuk kes-kes yang dilaporkan, kes-kes yang berat, kes-kes yang crime, serious crime, seperti kes-kes ugutan bunuh, seperti kes-kes percubaan bunuh dan sebagainya. Rakyat membuat laporan polis, tapi tidak ada tindakan diambil. In fact, tindakan yang diambil adalah sebaliknya, di mana orang terhadap mana laporan polis tersebut itu tidak diambil tindakan, tetapi diberi kenaikan pangkat. Bukan saja kenaikan pangkat, tetapi dinaikkan kepada kerusi yang paling berkuasa dari segi polis. And that is none other than you, Mr. Minister. Satu laporan polis dibuat terhadap kamu, di mana dalam laporan polis tersebut itu jelas dinyatakan, very serious dinyatakan di situ. Dinyatakan kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 307, Seksyen 506, This is not court. This is not court. You are not a lawyer, sir. Laporan polis yang dibuat oleh Ahmad Bazli. Like a member of parliament. Saya nak tahu kenapa tidak ada tindakan diambil berkenaan dengan laporan polis tersebut. Saya nak menteri sekarang jawab kenapa menteri tidak ambil tindakan dan bagaimana menteri boleh menjadi menteri. Ini perkara sudah masuk mahkamah, mana boleh cerita lagi. Perkara baru. Perkara baru. Jangan pakai macam ni, saya tidak boleh tanya soalan. Duduk. Ini parlimen. Kenapa tidak boleh tanya soalan ini? Ini parlimen, ini bukan mahkamah. Kenapa saya diganggu? Saya berpeluang kepada menteri untuk jawab. Duduk. Biar mahkamah tentukan. Duduk. Ini parlimen. Menteri boleh jawab. Ini parlimen. Ini nak angkat balik. Boleh tak Yang Berhormat duduk dulu sekejap, duduk. Kalau nak Menteri jadi duduk lawyer dulu. pergi mahkamah. Duduk dulu. Saya ada terbaca dalam buku-buku persidangan parlimen, termasuk perkataan reflecting, sangkaan jahat, hujah-hujah yang menuduh. Saya dengar, kalau tidak ada bantahan daripada sebelah, saya biarkan. That's my style. Tetapi apabila hujah mengatakan bahawa menteri sendiri dilapor kepada polis, tidak diambil tindakan dan sedemikiannya, if that not reflection towards the minister, Yang Berhormat bertugas, I don't know what is. See, that's why I'm confused. Jadi dalam hal-hal sebegini, kalau boleh Puchong, bahas dengan cara baik, bukan cara dengan menuduh menteri sedemikian dan sedemikiannya. Saya tidak membela kepada siapa-siapa pun. Ya. See, but take note of the peraturan mesyuarat, adab, decorum, macam-macam. Saya faham. Ajar dia jadi ahli parlimen, jangan jadi lawyer. Tapi masalah dia, and this is, ini bukan personal, tetapi, come on. Yang Berhormat, Siapa tu? sila Kalau teruskan. boleh, Tan Sri. Ini bukan personal. Saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat Menteri, it's not personal. Tetapi persoalan dia, bagaimana kita nak tanya soalan itu? Kalau menteri sendiri yang ada laporan polis tersebut duduk di sini, tapi tidak ada tindakan. Bagaimana nak ambil? Bagaimana nak tanya soalan itu secara Apakah setiap tuduhan itu betul? politely, tanpa menamakan menteri tersebut? You cannot decide. Duduk. You are not a judge. Boleh tak Yang Berhormat duduk? You're not a judge. Yang Berhormat Puchong, termasuk Puchong, You Sepang can't duduk be dulu Yang saying Berhormat. that every report is Seseorang right. tidak bersalah, boleh Yang Berhormat duduk Biar dulu. itu you pegang. Tentukan. Mana ada hak dia nak buat keputusan, dia bukan judge. Yang Berhormat, bertenang Yang Berhormat. Menteri Menteri jawab, yang Mak. duduk sana pun dia duduk dengar dengan penuh berhema. Yang Berhormat,
Pucung, kalau soalan itu saya benarkan lagi, macam mana Pucung tahu bahwa laporan polis dibuat terhadap menteri kalau itu tuduhan tidak ada tindakan yang dibuat? Bagaimana mungkin ada sekarang ini penyiasatan terhadap menteri pun? Betul Tan Sri, betul. Itu yang menjadi sebab atas mana saya bangkitkan. Jadi macam mana yang berhormat bertanya dengan begitu, sedangkan orang yang ditanya ini adalah interest, macam mana dia boleh menjawab? That is the problem Tan Sri. That is the reason. So how do we do it? And this is why Tan Sri, ini adalah sebab atas mana saya sebut bahawa beliau tidak layak untuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Itu je apabila terwujudnya laporan polis ini. Betul peraturan 26. Ibu Barat ajar dia macam jadi wakil rakyat. Pucung tak ada hak duduk. Ya, saya tahu hormat. Walaupun saya paham apa yang dimaksudkan oleh Pucung itu, sekarang ini itu sistem kita. Menteri boleh memegang jawatan pada masa yang sama, laporan-laporan seperti begitu boleh dibuat. Tetapi nanti lu Pucung. Kalaupun Pucung bertanya dengan soal-soal begitu, saya rasa banyak bahasa-bahasa yang boleh digunakan sambil kita senyum. Saya dengar ada perkara berlaku begini. Betulkah ini pernahkah berlaku? Selain daripada terus menuduh kepada menteri yang berkenaan, ada laporan polis dibuat begini, lepas itu tiada tindakan. Jadi saya rasa itu Tailo. Kalau boleh saya jawab Tan Sri. Tan Sri, Pucung jadi lawyer, dia jadi judge. Tan Sri, Dia jadi peguam, dia jadi hakim. I say, can you please Dia sit jadi down? polis. Jadi polis, jadi peguam, jadi hakim. What is your problem? Jadi I say, sit down. buat keputusan Saya sendiri. tidak mau layan orang ini. Ini Siapa dia? undang-undang ada. Tan Sri Speaker, Mana boleh you saya boleh tuduh? menjelaskan? Ya. Can you, okay, I will allow. Can you rephrase that Pondan. kind of talk? I'm sure the minister will answer you. Minister akan Siapa jawab, ini? tapi tanya dengan Ini cara orang yang siapa? lebih baik What is daripada your itu. interest? Apa masalah kamu? Mana you boleh jatuhkan hukuman? Biar Kalian saya berhormat, jawab. kalian yang berhormat. Siapa you nak jatuhkan Biar hukuman saya yang jawab. Kalian yang berhormat, tak Peraturan boleh berhormat. Sila. 37 semua kena duduk. Dia nak Sila jadi teruskan, lawyer, teruskan, tak nak sila. jadi ahli parlimen. Bawa ke mahkamah. Sila, Tak saya betul point of order. Boleh. Tan Sri. sila. Tan Sri, Rephrase the word. dalam ucapan saya bangkitkan hal ini. Dan apabila saya bangkitkan hal ini, saya rasa menteri sudah tahu bahawa saya akan bangkitkan dari segi soalan. Saya rasa jelas. Kita sebagai ahli parlimen apabila terdapat Kita benarkan sekali dia Kalian yang cakap berhormat, tak kalian yang yang betul. berhormat, kalau saya pun boleh mau mendengar. Janganlah campur hal, saya sendiri mau mendengar macam mana. ada siapa-siapa lagi? Sila yang berhormat, yang berhormat harus Kalau juga boleh, saya paham dan teruskan. mengerti di mana apabila menteri ramai nampak lagi, you berdiri, ramai dia lagi. kasih laluan. Saya setuju. Bermakna dia terbuka juga, Speaker. tetapi jangan Tidak, bukan. buat hujah yang saya sendiri yang duduk pun telinga saya tidak rasa. Apalagi menteri yang berkenaan. Itu Buang aja. maksud saya. Mesti ada dekorum yang tertentu. Nah, sebenarnya Tan Sri Speaker, apabila isu ini dibangkitkan, menteri tersebut seharusnya tidak jawab. Saya tidak mau menteri tersebut jawab. Kalau boleh, timbalan menteri ada dalam Dewan. Beliau yang boleh seharusnya jawab. No, I say, there's a problem with you all. I say, can you keep quiet? Tan Sri, apabila ada keadaan sedemikian, lebih elok kalau menteri tersebut tidak jawab. Kerana it involves him. It's better if the answer comes. I say, Boleh. hooligans, you know, Barisan Nasional. Hati-hati. All of you all. Hooligan. Pucung. Boleh kita kasih peluang dulu kepada menteri untuk respon. Lama sudah berjam berbacakan. Sila. Isu itu telah dipahami. Sila. Duduk. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, Pucung ada kepentingan peribadi. Kerana Pucung menjadi peguam bela kepada orang itu. Dan apa hak Pucung cakap? Ada kepentingan peribadi. Jawab dulu soalan Pucung. Jawab soalan Pucung. Jawab soalan Pucung. Itu tidak kena mengena. Walau saya pembelaan dia ataupun tidak. No, Ini platform you saya. explain the assault. Jawab kepada tuduhan terhadap kamu. You explain. Explain the assault. Inilah masalah. Jangan lari daripada persoalan. Tan Sri yang betul. Answer the question. Tan Sri yang betul. Apakah kamu pukul dia?
Adakah kamu ugut dia? Beliau sepatutnya Answer the question. Tan Sri Ketua, secara kamu pucuk. Answer the question. Kamu You pucuk. tell me. Ahli yang berhormat, Adakah kamu ahli yang berhormat yang di betul. belakang sana, duduk dulu yang berhormat, biar menteri jawab dan pucung. Sepam, jangan dulu. Ahli yang berhormat, boleh tak ahli yang berhormat dulu? Biar saya bercakap dulu. Lepas itu ahli yang berhormat timbang. Kalaulah umpamanya apa yang ditimbulkan oleh Pucung itu lahir daripada perasaan yang benar-benar untuk membuat kebaikan, apa salahnya dia berujar seperti begini? Bolehkah yang berhormat menjawab persoalan-persoalan yang saya bangkitkan sedangkan ada begini? Saya rasa menteri tidak akan offended. Jadi perkara yang seperti begitu boleh lagi dijawab oleh menteri yang lain. Tetapi apabila kita buat tuduhan begitu melulu, terpaksa ada reaksi seperti begitu. Berbawa ada personal interest. Jadi ini sebab saya tidak mau kadang-kadang kalau membahas kontrol sikit, exercise sikit decorum. Bukan untuk personal agenda masing-masing. Tan Sri Yang Ketua, apa yang dibangkitkan oleh Pucung daripada handset ini ialah ada laporan polis yang dibangkitkan sekali lagi. Laporan polis yang dibuat pada tahun 2006. Waktu itu saya bukan Menteri Dalam Negeri. Dengan seorang pada masa itu menjadi Timbalan Menteri. Saya betul Timbalan Menteri. Apa yang berlaku di situ, Tuan Speaker? Laporan polis itu jelas menyatakan bahawa beliau dipukul. Bukan saja dipukul, akan tapi kalau kita baca, Tuan Speaker, maklumat dalam laporan polis tersebut sangat mengerikan. Maklumat itu menyatakan beliau dipukul, memang diberikan deskripsi, detailed description about the assaults. Selepas daripada itu, ada juga dikatakan bahawa beliau diugut, akan dimasukkan dalam guni, akan ditanam dan sebagainya. Ini, Ini jelas menjadi perkara-perkara yang menjadi jenayah. Kenapa tidak dikenakan tindakan? Saya hendak tahu daripada Jabatan Perdana Menteri. Bukan saja tidak dikenakan tindakan, tetapi menteri tersebut sekarang dinaikkan pangkat menjadi Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Jadi bagaimana kita dapat, how do we have confidence yang dipertua? The system di mana ada satu laporan polis terhadap Menteri Dalam Negeri. Kerana kamu adalah peguam bela yang ada kepentingan membela orang itu. Point of order, Tuan Betul. Kamu menggunakan Dewan Yang Mulia ini untuk melakukan tuduhan. Bukan. Sedangkan siasatan telah dilakukan ketika itu. You nak jawab. Dan kes ini bukan kes jenayah, tetapi adalah kes civil. Kamu ada kepentingan untuk membawa kes itu. Duduk. This is my floor. Duduk. Point of order. Listen to me. Listen to me. Point of order. Listen to me. Kenapa tidak ada tindakan polis? Pucung. Tan Sri Yang Ketua. Tuan Speaker, Peraturan Point of order, Tuan Betul. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Tan Sri Yang Ketua, antara karakter dia dan karakter saya, dia lebih hebat kaki pukul daripada saya.